أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kan dia macam mana tu? Yang tu? Kalau boleh daftar lah. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi mengizinkan kita untuk sekali lagi bertemu di pagi Selasa ini menyambung pembelajaran kita untuk mengenal kalimah-kalimah daripada 3 huruf akar alif mim nun yang banyak di dalam Al-Quran digunakan dalam makna iman ataupun beriman, ya, dengan mengambil bentuk wazan keempat, ya, sama ada dalam bentuk kata kerja ataupun bentuk kata nama. Dia mengambil bentuk wazan keempat untuk memberi makna iman ataupun beriman daripada amina yang bermakna percaya, ya. Kalau wazan satu dia hanya memberi kata asas iaitu percaya, dan daripada percaya untuk menjadikan dia dalam konteks beriman perlu menggunakan wazan keempat, ya. bagi rakan-rakan yang baru mengenali aplikasi Quran corpus.com, sekarang ni saya tunjukkan step by step, ya, macam mana nak pergi ke senarai kalimah-kalimah yang kita tengah bincangkan sekarang, ya. So saya kongsikan skrin dulu. Okey, so di paparan sekarang ni ialah paparan senarai website yang kita macam mana kita pergi sini, kita type website itu iaitu Corpus Al-Quran ni. Bila kita type Corpus tu, dia akan keluar senarai dia, ya, senarai dia. Okey, dan word by Quranic Corpus Al-Quran ni ada di atas sekali, ya. Ada atas sekali. Okey, lepas tu kita klik di situ. Yang klik situ dia akan bawa kepada tajuk word by word, ya, tajuk word by word. Lepas tu di sini tu kita boleh buat pilihan, ya. Di ke manakah kalimah yang kita nak cari itu kita boleh cari di sini. So kalimah yang kita bincang sekarang ialah di dalam ayat ke-8 surah Al-Baqarah, kalimah manna, ya. Itulah kalimah yang kita rujuk dulu, dan kita melihat kalimah-kalimah yang berkaitan dengan manna. Kita ambil Al-Baqarah, ya, daripada seluruh senarai surah tu kita ambil surah Al-Baqarah, kita ambil ayat ke-8, ya. So manna tu di dalam ayat ke-8 surah Al-Baqarah, dan kita tekan go di sini. So dia akan bawa kita kepada ayat ke-8, yang ni ayat ke-7. So paparan di muka surat ini dia bermula dengan ayat ke-7. Tuan-tuan tengok sini, 271 tu maknanya khatamah ni adalah kalimah nombor 1 di dalam ayat ke-7 di dalam surah kedua iaitu Al-Baqarah. Itu macam mana kita nak menggunakan ID, nombor ID ini, ya.
Okey. Jadi kita pergi ke ayat yang ke-8. Kerana ni tak ada orang nak bantu ya, nak masukkan peserta-peserta ni. Cuba tukarkan jazabidah ni, tak boleh pula. Nanti mungkin saya keluar dulu. Tidak, nanti banyak terganggu ya. Jazabidah. Make co-host. Okey, supaya dia bantu kita untuk menerima masuk ya, rakan-rakan yang baru masuk ni. So saya kongsikan sekali lagi. Okey, so kita pergi ke ayat yang ke-8 di mana terdapat kalimah amanna yang ni ya. Kalimah amanna, jadi tuan-tuan tekan di sini. So dia bawa kita ke bahagian amanna ni ya, diterangkan secara lebih terperinci, maknanya diberi. Lepas tu penerangan pun juga dia beri. Komponen ni adalah, yang hijau ni adalah verb. V itu maknanya verb, kata kerja. Sebenarnya amanah ya, yang hijau tu, tetapi nun tu telah digabungkan dengan na ni. Na yang biru tu ialah pronoun. Pronoun maknanya kata ganti nama, isim, dhamir ya. Dia bagi komponen tu dalam warna hijau dan warna biru ya. Yang hijau tu ialah kata kerjanya, yang biru tu ialah fa'il dia ya, pelaku kepada kata kerja tu, iaitu kami. Sebab tu dia memberi erti kami beriman ya, kami beriman. We believe. We ni datang daripada sini, believe ni daripada yang hijau ni, disebabkan konteks kata kerja ni dalam bentuk fi'il madhi, jadi dia letakkan ed untuk mengatakan telah beriman ya, iaitu past tense, dalam past tense ya. Okey. Jadi macam mana nak pergi kepada senarai kata-kata, kalimah-kalimah dan memilih kalimah dalam bentuk isim masdar imanun ya, imanun. So kita lihat di bawah ni ya, ada senarai ya, senarai rujukan yang kita boleh buat apabila kita ingin membincangkan amanah ni. Dia berbagai-bagai rujukan yang kita boleh buat ya. Kita boleh pergi kepada translation dia, terjemahan dia. Kita boleh pergi pada verb form Quranic grammar ni, wazan dia. Kita boleh pergi kepada dependency graph ya, kalau kita nak melihat pertalian di antara kalimah-kalimah di dalam ayat ini ya. Dan kita boleh pergi senarai yang berkaitan dengan mana dalam bentuk kata kerja, tapi kita bukan nak senarai kata kerja. So kita nak pergi ke senarai kata nama. So kita pergi ke Quran Dictionary ini ya, yang last sekali. Pergi kepada Quran Dictionary. So Quran Dictionary ini dia akan menyenaraikan keseluruhan kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada alif mim nun ya. Alif mim nun ni seluruh 879 kalimah yang digunakan di dalam ayat dalam Al-Quran ya. Jadi 879 tu dikumpulkan dalam 17 kumpulan, 17 derived form. Mana dia 17 ni? Dia bermula pada sinilah. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampailah ke yang ke-17 ya. So hari itu kita telah membincangkan kumpulan yang kedua ni, 537 kali dalam bentuk form 4 verb. Maknanya kata kerja wazan keempat ya. Sekarang ni kita nak pergi kepada kumpulan ini 45 kali dalam bentuk kata nama terbitan daripada kata kerja
dalam bentuk wazan keempat, iaitu verbal noun. Bahasa Inggeris dia verbal noun, bahasa Arab dia dipanggil masdar, isim masdar. Yang ni kita nak fokus sekarang ya, supaya tuan-tuan mengenali konteks apa itu dimasukkan isim masdar dan bagaimanakah bentuk isim masdar daripada alif mim nun. Ya. Okey. So yang ni kita nak lihat, dan kita dah bermula pun hari semalam dengan kalimah yang pertama, imanukum ya. So di manakah senarai ni? Kita belah kanan ni tuan tengok ada scroll ni ya, ada scroll ni, tarik saja. Dia sebelah hujung ya. So melihat tadi senarai tadi, dia di sebelah hujung. Dia nombor berapa? Ni nombor, ni 17, 16, 15, mana dia kumpulan yang ke-14. So dia dah hujung. So kena tarik scroll ni, bawa ke hujung ya. Jauh ke belakang. Okey, cuba kita tengok sudah lepas ke belum. Active participle dia terlepas. Okey, kita cari verbal noun. Ini masih lagi noun. Active participle form 4. Dia di sini ya. Itu ni kumpulan dia. Ya, kumpulan verbal noun wazan keempat. Okey, so sekarang kita nak berkongsi melihat semua kalimah-kalimah dalam kumpulan verbal noun wazan keempat yang ni ya. Senarai dia di belah kanan ni, tuan boleh lihat ni senarai dia sampai pengakhir sekali ialah imana ya, ataupun imanan wala ya. Yang ni akhir sekali. So kita akan tengok kalimah-kalimah ni supaya tuan-tuan boleh mengenal pasti apabila membaca kalimah ayat-ayat itu dan mengenal kalimah ya. So semalam kita telah berkongsikan imanukum. Imanukum adalah, kita sudah bahaskan semalam, adalah idhafah ya. Adalah idhafah yang dibentuk daripada kata nama masdar, isim masdar imanun ya, dengan gabungan isim dhamir kum ya. Kalau saya boleh kongsi balik apa yang kita bincangkan semalam, saya tengok sama ada saya boleh dapat retrieve sini screenshot. Semalam 8 hari bulan mungkin ada di sini ya. Saya retrieve balik screenshot tu yang ada. 8 hari bulan 8, 5.26 petang. Ni 5.26. Tengok. Dia keluar ke tidak? Ada pun ya. Itu dia yang kita buat semalam. Jadi masih lagi dapat disimpan ya. Macam mana nak menyimpan ni apabila tuan-tuan dan puan dapat sudah buat pembangunan kalimah tu dan penerangan tu, di keyboard tu tekankan print screen ya. Tekankan kunci ke kunci print screen tu, dia akan simpan dalam screenshot. So kita boleh rujuknya sekali lagi tanpa kita kena buat menulisnya sekali lagi ya. So yang kita kongsikan semalam ialah imanukum adalah idhafah, dan imanukum ni adalah dibangunkan daripada imanun dengan kum ya, iaitu imanun adalah isim masdar wazan keempat yang marfu', dia baris hadapan menunjukkan marfu', dan dia juga adalah mudhaf ya, mudhaf. Lepas tu kum tu apa dia? Isim dhamir muzakkar mukhatab yang jamak ya, dan kum ni juga berperanan sebagai mudhafun ilaih ya, dan bila dia mudhafun ilaih dia mengambil i'rab yang majrur ya, yang majrur. Okey. So pembangunan imanukum macam mana? Daripada alif mim nun, mengambil kata dasar amina yang memberi erti percaya. So untuk membentuk iman, dia kena mengambil acuan isim masdar
wazan keempat. Ya, yani ya if'alun. If'alun ni adalah isim masdar wazan keempat. Di manakah tuan-tuan boleh mendapat acuan ni? Gunakan template ni ya. QHS vocabulary template ni, iaitu acuan isim masdar wazan keempat. Ni baris wazan keempat. Jadi acuan dia yang ni lah. If'alun. Ya, if'alun. Jadi masukkan Amina ni ke dalam acuan ni, dia jadi i'manun. Ya, terdapat dua hamzah qata' yang berturutan, satu berbaris bawah, satu lagi disukunkan. So bila berjumpa macam ni, orang Arab dia tukarkan kepada mad badal, ya. Sebab hamzah qata' tu berbaris bawah, so huruf mad selepasnya mestilah huruf mad ya, tidak berbaris. Ya tu jangan dibariskan ya, sebab dia huruf mad. Jadilah imanun, daripada imanun ditukarkan kepada imanun, ya. Kemudian tambahkan kum kepada imanun tu, jadilah imanukum, ya. Imanun kita tahu maknanya apa? Ialah iman, ya. Kum ialah kamu semua. So bila digabungkan sebagai idhofah, tanwin kepada nun ini digugurkan. Sebab itulah imanu, bukannya imanunkum, bukan ya. Dia bila beridhofah, mudhaf tu hendaklah digugurkan tanwinnya, sebab mudhaf tidak mengambil tanwin. Ya, so gugurlah tanwinnya. Imanu, bukannya imanun ya. Tapi kita tahu yang imanu ni asal dia apa? Imanun. Sebelum dia menjadi mudhaf, dia adalah imanun, hasil daripada acuan if'alun, ya. Jadi kita sudah mengenal makna dia, iaitu iman kamu semua. Iman kamu semua. Kalau bahasa Inggeris apa tu? Your faith, ya, your faith. Ya, apa-apa yang kamu beriman. Itu maksudnya iman, ya. Your faith, iman kamu semua. So dalam konteks ayat tu, bila kita sudah mengenal, so kita pergi pada konteks ayat, ya. So ini maknanya iman kamu semua, sebab kum tu adalah jamak, ya. Jadi dalam konteks ayat tu dia bermakna qul bi sama, katakanlah, ya. Betapa buruknya ya'murukum bihi, apa yang diperintahkan dengannya oleh iman kamu. Ya, maknanya ya'murukum bihi ini adalah objek kepada imanukum ni, ya. Imanukum ni menyeru, ya, menyeru orang-orang ni, yang itulah dikatakan dalam ini buruk sangat apa yang diserukan tu. In kuntum mu'minin, jika kamu semua beriman, ya. Itulah imbasan balik imanukum. Sekarang ni kita pergi kepada bil imani. Okey, kalau tuan-tuan sudah biasa, bi ni adalah harfun jar, ya. Bi ni harfun jar. Di sini bukannya alif, tapi sepatutnya hamzah wasal, bukannya alif, ya. Sebab alif bukannya alif digunakan dengan lam, tapi hamzah wasal. Nanti bila kita menulis balik, kita betulkan, ya, supaya dia ditulis dengan tulisan yang betul, iaitu hamzah wasal. So kita lihat bil imani bermakna bi ni ialah harfun jar, imani ni ialah isim yang majrur, dan pertalian ni kita panggilkan apa? Jar wa majrur, ya. So kita kongsikan hari ini kalimah yang kedua ni, pergi ke leksilogos yang sama, copy di situ, ya, dan kita bentangkan dia sekarang. Pertamanya kita kenalkan dia, ya. So bil imani adalah apa? Jar wa majrur, ya. Dia adalah jar wa majrur. Jim alif
Jim alif ra, lepas tu wa ialah dan, majrur ialah isim majrur. Mim, jim, ra, waw, ra. Ya, itu dia. Bil iman adalah, kalau tak nak gunakan caller sini pun tak apa. Bil iman adalah kalimah yang dibentuk menggunakan pertalian jar wa majrur. Apa dia jar wa majrur? Jar ialah satu huruf jar iaitu B ni. Lepas tu majrur ni ialah isim majrur. Mana dia isim majrur? Daripada hamzah wasal ni. Yang ni kita betulkan. Dia bukan alif, dia adalah hamzah wasal. Ya. So saya tukarkan kepada hamzah wasal sekarang. Itu ya. Sepatutnya macam tu ya. Itu dia. Dia adalah hamzah wasal. Jadi hamzah wasal al-imani. Yang ni lah isim yang majrur ini ya. Itu dia. Ada dua komponen. Satu komponen huruf jar iaitu B, dan satu komponen lagi isim yang majrur iaitu al-imani. Apakah tanda kalimah tu majrur? Nun ni berbaris kasrah. Itulah tanda yang al-iman tu i'rab dia majrur ya. Okey, itu pertalian ataupun description, penerangan kepada kalimah bil iman. So kalau kita nak pecahkan komponen tadi, dia sebelum dia bergabung jadi kalimah asal dia apa ya? Dia ada dua kalimah, iaitu ya, so kita gunakan arrow ni, maknanya bil imani adalah dibangunkan daripada pertama ialah B ni iaitu harfun jar. B harfun jar, so kita ambil B baris bawah. Okey, B. Lepas tu komponen yang kedua tu asalnya ialah al-ima, ya, al-imanu. Itu yang komponen yang kedua ya. So masukkan hamzah wasal ni sekali. So kalimah kedua ialah bukan al-imani, sebab sebelum dia bergabung kalimah tu default dia adalah marfu', bukannya baris bawah ya. So dia al-imanu. Ambil dhammah, itu dia ya. So bermakna bil imani adalah hasil gabungan B harfun jar dan al-imanu. Bila dia bergabung barulah dia menjadi bil imani ya. So dan kita boleh terangkan setiap komponen ni ya. B ni apa dia, al-ima tu apa dia ya. So B ni kita terangkan dulu, iaitu dia adalah harfun jar yang bermakna dengan. Ha, ra, fa harfun jar. So ija harfun jar. Jar di sini tak sama dengan sini ya. Sini jim alif ra, tapi harfun jar bukannya jim alif ra. Dia ialah jim ra ra ya. Jim ra ra. Terdapat dua ra tu kita tasydidkan dia. Ya, itu dia harfun jar. Okey, harfun jar tu makna dia apa? Dengan. Ya, dengan kita ambil keyboard yang jawi ya, dengan, da, nga, nun. Okey, dengan kita bawa ke sana, kopikan dia, bawa ke sini, letak kat sini, dengan, tu makna dia. Ya, harfun jar yang bererti dengan. Ya. Ya, B adalah huruf jar. Makna dia dengan. Ya. Lepas tu al-imanu, kita terangkan dia. Apa dia al-imanu tu? Dia adalah isim ya, isim masdar wazan keempat ya. Isim masdar wazan keempat ma'rifah.
So tadi kita dah dah kenal iman, kita buat pada ayat kalimah pertama kita dah tahu imanun adalah isim masdar ya. So dia adalah isim masdar wazan keempat ma'rifah. Sebab apa ma'rifah? Dia ada alif lam ta'rifah ni. So dia adalah isim ma'rifah. Ya. Itulah al-imanu adalah isim masdar wazan keempat ma'rifah. Ya, kalau kita nak masukkan jantina boleh ya, sebab kalimah isim Arab dia ada jantina ya, iaitu muzakkar. Muzakkar ya, dan dia default dia mufrad lah ya, dia singular. Bilangan dari konteks bilangan dia adalah singular, bukannya banyak ya. Kemudian dia ada i'rab dia, nun tu di baris hadapan ya, nun baris hadapan bermakna i'rabnya yang marfu'. Itu dia ya. Complete description of al-imanu ialah isim masdar wazan keempat ma'rifah muzakkar mufrad yang marfu'. Ya, macam mana kita tahu isim muzakkar? Kita dah buat semalam yang ni ya. Kita dah buat ni. Ya, kita ambil acuan if'alun untuk membentuk imanun. So makna dia adalah isim masdar lah tu. Ya, isim masdar. Okey. Okey, sebab dia panjang sangat ke kiri tu saya potongkan dia. Ya, potong ke bawah ya. Ctrl X dan bawa ke bawah. Saya copy di bawah supaya tuan-tuan boleh melihat dalam satu muka ya. Kalau tidak panjang sangat ke kiri tu nanti tuan-tuan tak nampak. Jadi apa dia? Bil iman ni adalah B yang digabung dengan al-imanu. B adalah harfun jar bermakna dengan. Al-imanu bermakna apa? Iman lah. Ya, imanu tak ada masalah. Okey, bermakna iman ya. Melayu pun cakap iman juga. Ya, so kita pinjam dia ni ya. Ambil yang ni, copy ke sini. Okey, tukarkan alif ni ke hamzah qata' ni kepada alif, sebab Melayu tak ada hamzah qata' ya. Melayu gunakan alif. So iman. Tak ada baris lah ya, buangkan baris dia. Tu makna dia iman. Jadi bil imani bermakna dengan iman. Itulah maknanya bil imani dengan iman ya. So kalau kita nak menerangkan dia dalam konteks pembentukan kalimah, proses dia sama saja ya. Tengok kalau kita boleh copy daripada yang kita simpan semalam, tapi mungkin tak boleh sebab ini dalam bentuk image rasanya. Tak boleh copy ya. So kita kena buat yang barulah ya, iaitu daripada alif mim nun. Ini patut kita dah buat dah boleh laju sikitlah. Aminah, alif baris atas, mim baris bawah, nun baris atas. Ya, itu kata dasar dia, dan dia mengambil acuan if'alun ya. Ya, ini if'alun. Amina pergi ke if'alun, dia jadi imanun ya. So kita ambil yang ni. Boleh pinjam je ya. Copy kat sini, nak shortcut lah ya.
Kalau tidak kena type satu-satu, boleh juga ya. Tapi kita buat shortcut dia. Imanun. Shortcut. Ya, imanun. Aminah masukkan acuan ni jadi imanun, yang ni mat badal yang kita telah tukarkan ya daripada dua hamzah qata' yang bertemu. Kalau kita nak yang original dia macam mana, kita boleh tunjukkan ya. Original dia sebelum imanun tu ialah kopikan dia di sini. Ya, di sini ayah ni asalnya ialah hamzah qata' yang sukun. Itu dia ya. If'alun menjadi i'manun, yang ni ditukarkan kepada mad badal ya. Kemudian imanun ni kita tambah alif lam ta'rifah ya. Imanun kita tambah alif lam ta'rifah di sini. Sebelum imanun tu tambah alif lam ta'rifah hamzah wasal dengan lam yang sukun ya, dia menjadi al-imanu. Okey. Okey. Hamzah alif lam ta'rifat ditambah kepada imanun, dia akan menjadi al-imanu ya. So kita buang tanda campur tu, kita gabungkan dia ya. Dan bila ada alam ta'rifah, dia tidak mengambil tanwin lagi, dia hanya mengambil dhammah baris satu saja. Jadilah al-imanu ya. So bagaimanakah al-imanu menjadi bil imani? Kita tambah bi di awalan dia ya. So kita copy yang sini, bawa satu lagi step, kita tambah B. Di mana kita tambah B? Di hadapan dia ya. Jadi B ni copy masuk sini dan letakkan tanda campur, maknanya kita sekarang ni mau menggabungkan al-imanu tadi dengan harfun jar B ya. Jadi bila digabungkan B dengan al-imanu, dia akan menjadi bil imani ya. So saya copy yang ni. Okey, gabungkan dia ya. Macam mana nak gabung? Buangkan tanda campur tu. Itu bergabunglah. Jadilah bil ima, dia tidak boleh nun lagi sebab sekarang ada kalimah harfun jar di dalam kalimah itu. So dia kena tukarkan kepada baris bawah kerana sekarang ni dia sudah menjadi isim yang majrur ya. Sebelum dia bergabung dia adalah isim yang marfu', tetapi apabila dia bergabung dia sudah menjadi isim yang majrur ya, majrur. Okey. So dan kita pun tadi sudah mengetahui B adalah maknanya dengan, imani mana dia? Imanlah. So kita boleh beri makna di situ iaitu dengan iman. Ya, so ambil dengan ni, kopikan, lepas tu iman mana dia di sini. Ini maknanya dengan iman. Itulah makna kepada bil imani ya. Ya. So kita boleh melihat macam mana kalimah tu dibentuk ya daripada sini, dan kita juga mengenal jenis dia iaitu B itu adalah harfun jar ya, dan imani ini adalah sebenarnya isim masdar wazan 4 ma'rifah muzakkar mufrad yang marfu'. Itu maksud kita bila kita kata mengenal kalimah ya. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan mesti boleh buat proses ni ya. Kalau belum lagi boleh buat proses ni, belum lagi mengenal baru mengenal sikit-sikit lah, bukan tak kenal, tapi belum cukup kenal ya. Kita mahu kalimah Quran ni betul-betul kita kenal dia dengan baik ya, insya-Allah, untuk memberikan
kefahaman kita kepada kalimah-kalimah tu juga ayat. Jadi bila kita sudah tahu makna bil iman ni adalah dengan iman, so kita boleh lihat balik di dalam konteks ayat tu, iaitu ayat tu mengatakan wa may yatabaddalil kufra, wa man wadu dan waw ataf. Lihat kita tengok pada ayat tu boleh mengetahui sama ada dia waw atifah ataupun waw istinafiyah, bergantung pada ayat. Dalam ditengok di sini je kita tidak tahu, sebab kita tidak tahu apakah cerita sebelumnya. Untuk mengetahui kita kena tengok cerita sebelumnya, sama ada sebelum ayat ni ataupun ayat yang sebelum dia. Okey. Wa man yatabaddalil kufra, siapa yang daripada badala itu maknanya menukar, mengganti, menukar. So sekarang ni dalam bentuk ya ni maknanya fi'il mudhari', dal tu bertasydid bermakna ini fi'il mudhari' wazan kedua, wazan kedua yang yang majzum. Kenapa majzum? Sebab perbuatan ni belum lagi berlaku. Asalnya ialah wa may yatabaddal. Lam ni asalnya ialah sukun, tetapi apabila dia berjumpa dengan alif lam ta'rifah di sini lam sukun, lam ini pun sukun. Jadi lam yang pertama di sini perlu dihidupkan dengan baris kasrah. Sebab itulah dia menjadi yatabaddali. Sebenarnya kata kerja tidak boleh mengambil huruf kasrah, baris kasrah, tidak ada. Sebab kata kerja tidak ada tidak ada i'rab yang majrur. Bermakna baris kasrah ni bukannya baris dia. Baris kasrah ni dia perlu untuk menghidup pembacaan yatabaddal tadi kepada kalimah kufra. Kalau ada sini sukun dia tak boleh sambung, tidak, kedua kalimah ni tidak boleh disambung. So perlu dihidupkan dengan baris kasrah. Itu saja. Bukan bermakna kalimah ni mengambil baris bawah, tidak. Dia bukannya berbaris, dia berbaris sukun. Dia tetap i'rab yang majzum. Bila nak menerangkan ini adalah fi'il mudhari' maklum wazan kedua yang majzum. Itu cara menerangkan. Jadi barang siapa yang menukarkan kufra, iaitu kekufuran, dengan iman, maknanya mereka mengambil kekufuran dan menolak iman. Itulah konstruk apabila kita tengok ayat yang begini. Jadi sesiapa yang menukar kekufuran dengan iman, maksudnya sesiapa yang mengambil iman dan menolak mengambil kekufuran dan menolak iman. Itu maksud dia. Jadi Allah kata faqad, maka faqad dhalla, telah pun sesat, dia telah pun menjadi sesat. Sawa as-sabil, sawa ni ialah yang sama rata. Yang sama rata, as-sabil dia menjadi, sawa as-sabil sudah menjadi idhafah, kesamarataan jalan. Itu maksud dia. Apa maksud kesamaan rata jalan? Mana jalan yang lurus. Jadi bermakna maka dia telah pun sesat dari jalan yang lurus. Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabil. Barang siapa yang menukarkan kekufuran dari iman, maka dia telah pun sesat dari jalan yang sebenarnya ataupun jalan yang lurus. Itulah konteks kalimah bil iman hari ini kita kongsikan dalam ayat yang kedua untuk mengenal kalimah-kalimah di dalam senarai senarai isim masdar. Verb noun tu bermaksud isim masdar yang mengambil bentuk wazan keempat. Ini isim masdar bentuk keempat yang semua yang tuan-tuan lihat ni. Sebab isim masdar banyak bentuk, banyak wazan, bukan empat saja. Kalau kita tengok senarai ini isim masdar.
So isim masdar boleh mengambil bentuk wazan 1, wazan 2, wazan 3, wazan 4 dan seterusnya sampai ke wazan ke-8. So dalam konteks imanun, dia bukannya wazan-wazan yang lain tetapi dalam bentuk wazan yang keempat. Dia menggunakan acuan if'alun, ya. Nah, itulah perkongsian kita hari ini. Lebih sikit masa 10 minit sepatutnya 45, tak mengapa ya. Kita nak pastikan yang tuan-tuan semua betul-betul mula belajar mengenal ya kalimah-kalimah Al-Quran insya-Allah, dan pastikan dalam kita belajar ni kita dekatkan hati kita dengan Allah, supaya Allah membantu kita ya dalam proses pembelajaran ni, dan kita yakin, letakkan keyakinan kepada Allah. Bila Allah kita minta bantuan Allah, Allah mesti bantu. Dan bila Allah bantu, kita akan beroleh ya kefahaman itu. Jangan ragu-ragu ya. Saya tahu kadang-kadang tuan-tuan rasa susah ya, rasa pelik dan sebagainya. Itu proses saja. Tapi ingat, Allah tu dia maha boleh melakukan apa saja ya. Kalau dikata kun fayakun tu jadilah dia. Jadi kun fayakun, kalau dia nak kita faham tu, insya-Allah kita boleh faham ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita akan jumpa lagi besok hari. Kita akan sambung kepada kalimah yang ketiga ya. Kalimah ketiga apa dia tadi? Iaitu imanikum pula ya. Imanikum sama dengan yang atas imanukum, beza dia ialah imani itu majrur saja ya. Nah, so maknanya perbincangan kita akan lebih cepatlah selepas ni ya, insya-Allah. So kita akan jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.